أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 7, hampir 7 suku pagi. Saya cuba online untuk 20 ke 30 minit. Sempena pagi Jumaat, salam Jumaat buat semua. Jangan lupa untuk bersolawat dan menyampaikan salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat, semalam hujan sini hujan semalam dan saya pun bila keluar ke Kota Warisan baliknya kena hujan. Bila kena hujan tu adalah datang sesemua. So dalam homeopati pun kita ada beberapa remedi yang boleh digunakan kalau kena hujan. Kalau nak cepat sikit boleh ambil remedi yang bersesuaian daripada alopati. Homeopati kalau benar-benar tepat, InsyaAllah, ia boleh jadi secepat alopati juga. Ada yang lebih cepat daripada alopati pun. Kita ada beberapa remedi lah yang sesuai di musim hujan ini. Seperti kemungkinan kita guna duka mara, kita guna arsenicum, kita guna gersemium. Tengok pada simptom-simptom tambahannya. Natrium muriaticum, kalium muriaticum bagi mereka yang telah belajar biokimia. Itu antara beberapa remedi penting lah apabila kita bercakap mengenai sesama kesan-kesan perubahan musim seumpamanya. Hari ini kita nak bercakap sedikit dalam usaha kita memasyarakatkan homeopati. Dalam usaha kita memasyarakatkan homeopati, kadang-kadang masyarakat ni dia bertanya yalah, dalam kelas-kelas homeopati memang kita pergi lagi spesifik lah, kita boleh lebarkan, kita boleh spesifikkan. Tapi secara umumnya pelanggan homeopati kadang-kadang dia bertanya kenapa diberi ubat yang jenis bulat-bulat. Ada yang bertanya kenapa yang diberi ubatnya 3 segi. Segitiga. Ubatnya saiznya, bentuknya segitiga. Saiznya ada kecil, ada besar. Ada yang 4 segi, rectangle. Ada yang jenis melonjong, oblong dia panggil. Ada. Itu persepsi. Itu untuk memberi persepsi kepada pengguna atau pelanggan. Sebab itu kalau kita pergi ke klinik-klinik homeopati yang suka membeza-bezakan remedi yang diberikan, dia beri 2-3 remedi, kemudian dia bezakannya dengan memberi, dalam homeopati kita sebut vehicle ataupun kenderaan. Bahan yang digunakan untuk menyampaikan bahan ubat kepada pesakit. Itu dalam homeopati. Vehicle, kita cek dalam buku Kamus Perubatan Homeopati ada istilah vehicle. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Katanya, vehicle ialah pembawa pengangkut bahan neutral dan lengai yang digunakan bagi menyediakan ibu larutan dan penawar-penawar berpotensi. Okey? Atau bahan yang digunakan sebagai jalan supaya dapat memudahkan pesakit menggunakan remedi atau penawar homeopati. Itu maksud kepada vehicle.
Okay, sesiapa yang ada kamus perubatan homeopati, vehicle ini semua kesan semalam sikit, tak apa. Ubat dah ambil. Okey. So itu yang dinamakan vehicle. Vehicle ni penting juga dalam homeopati, tapi bukan perbezaan rupa itu yang penting bagi seorang pengamal. Bagi pesakit, mungkin sebab dia nak kena pasti, nak membezakan antara remedi pertama dengan kedua, dengan ketiga, kalau diberi lebih daripada satu remedi. So pengamal biasanya menggunakan remedi yang berbeza saiz, yang berbeza rupa bentuk, yang berbeza dari segi warna. Ada sesetengah pengamal, kita pergi, dia akan beri katakan 3 jenis remedi, dan kemungkinan ketiga-tiga itu adalah apa yang kita kenali sebagai globules. Globules ni, istilah globule istilah globules dalam buku muka surat 47 kamus istilah perubatan homeopati. Globule dia kata pil yang bulat. Pil yang bulat seperti guli biasa diperbuat daripada gula tebu. Ada juga gula susu. Dijadikan sebagai perantara asas, basic vehicle, perantara asas dalam menyampaikan remedi homeopati kepada pesakit. Okey, ini kamus istilah perubatan homeopati, harganya 20 Rm. Kita jual biasanya kepada peserta kursus homeopati, dan memanglah kita wajibkan semua ada kamus, sebab banyak istilah-istilah dalam ilmu perubatan homeopati mungkin tidak ada dalam ilmu-ilmu biasa ataupun ilmu perubatan moden. Ia berbeza, sebab itu ia memerlukan penerangan dan juga penjelasan dan memberi makna yang spesifik. Ya, Puan Yana daripada Singapura nanti bolehlah upload video ni dalam kumpulan-kumpulan memasyarakatkan homeopati. Okey, memasyarakatkan homeopati. Kita dah ada 5, ini maknanya siri ke-6 lah. Siri ke-6 dalam program memasyarakatkan homeopati. Sebenarnya kalau kita cakap mengenai sejarah perubatan homeopati di Malaysia pun, ia termasuk dalam rancangan ataupun program memasyarakatkan homeopati juga di kalangan mereka yang bertutur di dalam bahasa ibunda, bahasa Melayu kita. Tapi berbalik pada apa yang saya tulis kat topik tadi, apakah yang membezakan antara satu remedi dengan remedi yang lain? Sekiranya dua pesakit masing-masing diberi remedi yang berbeza ataupun sama, apakah yang membezakan dia? Ataupun orang yang sama, pelanggan yang sama, tiba-tiba dia dapat 2 ataupun 3 remedi, dan satu kita beri remedi yang putih bulat-bulat seperti ini seperti ini, putih bulat-bulat ni, dan salah satunya pula mungkin diberi yang warna putih juga, tawar. Satu lagi kita tambah beri warna kuning dan bentuk 3 segi. Okey. Pada pesakit mungkin 3 remedi itu berbeza. Dia mungkin anggap berbeza sebab kandungannya dan juga pada pesakit lah dia melihat, warnanya bentuknya berbeza. Okey. So itu pada pandangan pesakit. Sebab itu bila dia pergi kepada pengamal lain atau kepada sesiapa yang mengetahui sedikit mengenai homeopati, dia beritahu yang satu ni bulat-bulat, yang satu lagi itu diberi segitiga. Dia memberi gambaran itu. So dalam homeopati, pengamal yang lain dia tak boleh kena pasti remedi apa yang diberikan, sebab saiz, warna dan rupa bentuk itu tidak mencerminkan nama remedi, tidak mencerminkan kandungan di dalamnya. Itu kita kena faham. Masyarakat kena faham, pelanggan kena faham. Mungkin rupanya berbeza pada pandangan mata kasar. Mungkin warnanya berbeza,
Ini macam kita sebut Fata Morgana lah. Kita nampak ada air kat depan. Bila kita sampai dekat rupanya tak ada air. Hanya silauan kesan pantulan cahaya matahari pada satu tempat. Okay. Benda yang nampak ada tapi tak ada. So dari segi warna, saiz semua itu tidak memberi gambaran yang tepat mengenai remedi apa yang ada dalam ubat berkenaan ataupun vehikel kenderaan yang membawa ubat itu. Ya, bagaimana nak membezakan globules yang ada laktos dan tidak? Umumnya yang ada laktos itu dia tawar sedikit. Okey. Dan kalau bukan laktos, ia adalah gula tebu dan biasanya gula tebu itu sangat manis lah. Tetapi manisnya terlalu halus, terlalu sedikit. Dia tidak akan memberi kesan walaupun kalau ada pun sangat minimum terhadap pesakit kencing manis. Okey. Kadang-kadang memang pesakit diabetes bertanya kenapa ni manis-manis ni? Takut berbahaya ke? Tak ada, tak ada. Biasanya remedi homeopati yang digunakan itu ialah remedi yang dari segi kesan sampingan pun sudah ada studi buat, maknanya dia tidak pasti insya-Allah tidak ada kesan sampingan. Juga pasti tidak memberi kesan kepada ubat yang ada di dalamnya. Maknanya ia tidaklah jenis sesuatu yang dari segi bau ke, dari segi tindakannya tidak ada. Ia bebas. Ia bebas. Ia ni kita nak betul-betul sembuh kena ambil waktu jugalah. 1 jam, 2 jam tu biasalah. Kalau sesama yang kronik kan, sampai kita terpaksa tidur. So remedi pun, homeopati pun ada juga ubat. Bila nampak mengantuk sangat, dia ada ubat special untuk orang yang tidak tahan dengan sesama sehingga dia mengantuk rasa nak tidur. Okey, berbalik kepada program kita. So, apakah yang membezakan antara satu remedi dengan remedi yang lain? Dari segi nampak, kita tak nampak. Sebab remedi homeopati yang ada di dalam globules ke, disket ke, benda yang rupa bentuknya ke, dia tidak boleh membezakan. Sebab bahan yang dimasukkan itulah yang membezakan. Sebab itu kalau kita pergi jauh sikit dalam homeopati, kita akan lihat bahawa dalam homeopati ni ada bahan yang berbentuk cecair. Cecair itu datang, ada juga bentuk debu pun, tapi biasanya cecair yang disebut sebagai titikan ibu. Apabila ditingkatkan potensi dia, masih berbentuk cecair, tetapi kuranglah konten drugnya. Konten dadahnya semakin kurang. Dan kita lihat dia lagi cair, tidak sepekat titikan ibu. Okey. So bahan asal itulah yang membezakan antara satu remedi homeopati dengan yang lain. Walaupun vehikel yang digunakan itu sama. Benda yang bulat-bulat yang diberikan ini kita lihat sama. Ada 2 botol diberi tapi sama. Tapi dia adalah bahan yang berbeza, bukan disebabkan bahan yang nampak pada mata kasar, tapi ia adalah bahan yang dimasukkan di dalam globules tersebut. Ada mesej daripada kawan dah. Ini nak minum pagi ni, saya ingat tadi. Tak nak pergilah kot sebab bagi clear dulu nose and throat ni. Okey. So, ada juga pengamal. So, sebab ini daripada gula tebu, bulat-bulat ni yang disebut globules ni. Dia ada banyak saiz. Kita berbagai saiz. 10, 20, 30, 40, 50. Dan ada pengguna, saya tengok. Oh, patutlah cantik. Data ini pakai. Pengguna mungkin memberi saiz yang berbeza-beza. Ada yang 30.
penggunaan remedi. Remedi boleh jadi berbeza pada saiz globul yang sama. Itu penting. Tapi ada pandangan, setengah pandangan pengamal, apabila dia hendak memberi, okey, on balik. Ada setengah pengamal untuk membezakan antara remedi itu, kadang-kadang dia beri yang terutama dari segi potensi. Dari segi potensi, apabila dia menggunakan satu remedi lain dan potensinya lebih tinggi, dia cenderung untuk memberi globul yang saiznya lebih kecil. Sebab apa? Wallahu alam. Ada yang sebut sebab kesan tindakannya. Sebab kesan tindakannya yang lebih, maka katanya wajar untuk diberi dalam saiz globul yang kecil. Okey. Ataupun ada yang berpandangan bahawa untuk mengurangkan kesan agravasi. Agravasi juga satu istilah dalam homeopati. Asalnya daripada bahasa Inggeris yang disebut aggravation. Maknanya melarat. Okay. Ada pandangan pengamal, setengah pengamal mengatakan wajar diberi pada saiz globul yang lebih kecil apabila potensinya lebih tinggi, sebab kita hendak kurangkan kesan agravasi. Itu pandangan pengamal. Dalam amalan saya ada pengamal yang berpandangan begitu. Boleh jadi begitu juga. Tapi apapun, hakikatnya dia mungkin membezakan sedikit potensi, tapi tidak membezakan antara remedi. Okay, so remedi, sekali lagi kita sebut, warna remedi mungkin berbeza, tapi remedi dia boleh sama. Bentuk remedi mungkin berbeza, remedi dia mungkin sama. Minggu ni kita diberi remedi yang warna putih, bulat-bulat. Minggu depan kita diberi rupanya yang jenis laktos, tidak ada rasa manis, tapi bahan yang sama juga dimasukkan. Okay. So berbeza saiz, warna, bahannya, tetapi remedi dia mungkin sama. Tapi bahannya mungkin vehikelnya yang digunakan itu mungkin berbeza. Bahannya sama, kita ini. Remedi sama, bendanya berbeza. Dia boleh jadi juga bendanya atau vehikelnya sama, tetapi remedinya berbeza. Okey? Harap boleh faham lah. Kita nampak keliru sikit. Ini masalah penjelasan tentang istilah. Biasa juga kita sebut globul ni sebagai pil. Pilulus itu pil. Kita sebut sebagai pil. Jarang kita sebut sebagai tablet. Selalunya tabletnya yang berbentuk seperti yang bahan yang diberi oleh dalam ilmu perubatan alopati lah. Yang saiznya lebih kurang begitulah. Dan dalam homeopati selalunya tablet tu kita rujuk kepada tablet yang selalu kita beri tablet yang berupa biochemic remedies yang biasanya dibuat dengan gula susu. Rupa bentuknya berbeza sedikit. Okey. Okey, kita sebut apa lagi? Berkaitan apakah yang membeza antara satu remedi dengan yang lain. So jawapannya ialah bahan ataupun sumber bahan yang dimasukkan ke dalam apa yang kita sebut vehicle tadi, itulah yang membezakan antara satu remedi dengan yang lain. Kadang-kadang kalau kita di bawah penjagaan lah, kita mungkin diberi dalam bentuk cecair. Kalau homeopati ada hospital, kita duduk di hospital, ada masanya pengamalnya akan memberi mungkin dalam bentuk liquid atau cecair. Biasa juga dalam homeopati. Tapi cecair untuk diberikan kepada pesakit luar lah. Orang yang datang berubat, lepas tu kita nak beri, ia agak menyukarkan sikit. Sebab itu jarang kita jumpa pengamal homeopati memberi dalam bentuk cecair. Melainkan untuk tujuan sapu, untuk rawatan bahagian luar. Itu biasa.
Okey. So yang biasa diberi, paling biasa ialah globule tadi, yang bulat-bulat tu. Dan yang lain pelbagai sel, pelbagai warna itu adalah vehicle semuanya, bukan ubat, vehicle. Ubatnya bahan yang dimasukkan ke dalam. Ini pun masih di luar kefahaman ataupun di luar pengertian masyarakat awam. Di luar pengertian. Sebab tidak diketahui. Melainkan, sebab itu kita dapati ada yang bertanya. Kalau dalam WhatsApp group ke, dalam komen FB ke, ada yang bertanya. Okey. Kenapa diberi bahannya yang bulat-bulat? Kenapa yang saiznya pun ni, sebab apa ni, warnanya begini? Apa yang membezakan? Membezakan ialah bahan yang dimasukkan dalam tu. Okey, siapa yang belajar lebih lanjut mengenai homeopati, dia ada penjelasan yang lebih luas, lebih lebar, lebih dalam lah bagi orang yang belajar. Untuk masyarakat awam, cukup kita mengetahui bila pengamal itu memberi remedi, bahan yang berbeza, 2-3 jenis, maknanya remedi di dalamnya adalah berbeza. Dia mungkin juga diberi salah satu daripada 3 remedi bahan yang diberikan itu disebut sebagai placebo. Maknanya pil kosong. Pil kosong kelihatan sama, tetapi tiada bahan yang dimasukkan di dalamnya. Ada tujuan juga diberikan sedemikian. Mereka yang belajar dalam homeopati, mereka memahami kenapa seseorang itu ada masanya diberi placebo ataupun ubat ubat yang bukan ubat. Ada tujuan lain, to please the customer, maybe sebahagiannya, ataupun untuk banyaklah sebabnya. Kita boleh bincang di masa yang lain, banyak sebabnya, tapi ada kemungkinan. So kalau 3 bahan yang diberi, 3 remedi itu, mungkin 1 remedi 1, yang kedua remedi 2, yang ketiga mungkin placebo. Rasanya mungkin manis, berbeza, mungkin juga warna lain, tetapi kontennya untuk please the patient. Itu boleh jadi. Okey, itu boleh jadi. Okey, jawapan yang kita sebut tadi untuk masalah yang kita bicarakan, apakah yang membezakan antara satu bahan ubat ataupun satu vehicle yang diberikan kepada pesakit, yang mungkin kita boleh sebut apakah yang membezakan antara remedi itu, ia adalah kandungan bahan di dalamnya. Sama ada kandungan itu berupa bahan asal dalam bentuk kita sebut mother tincture ataupun titikan ibu, ataupun yang dalam bentuk potensi, maknanya telah diperkuatkan kuasa. Perkuatkan kuasa juga adalah istilah dalam homeopati. Okey, dalam sistem rawatan yang lain tidak ada masalah ataupun istilah perkuatkan kuasa. Perkuatkan kuasa hanya ada di dalam ilmu perubatan homeopati. Apakah yang dimaksudkan dengan perkuatan kuasa? Istilah asalnya dalam bahasa Inggeris ialah potentization. Boleh juga dimelayukan dengan istilah potentisasi. Bila disebut potentize, maknanya kita sebut diperkuatkan kuasa. Apabila satu-satu remedi itu diperkuatkan kuasa, maknanya remedi itu dibancuh untuk kali yang berikutnya. Apabila itu berlaku, maka kecairan remedi itu akan bertambah. Tetapi bersama dengan pertambahan kecairan itu ialah pertambahan kekuatan remedi. Pertambahan kekuatan remedi itu disebut dalam homeopati sebagai potentize. Sebab itu antara satu remedi dengan remedi yang lain, apabila berlaku perkuatan kuasa, angka di belakang kalau ditulis pada label ni
apabila ditulis daripada labelnya, kita dapati nombor dia ataupun angkanya berbeza. Biasanya lebih besar. Yang dulunya mungkin 1x, kemudiannya berlaku perkuatan kuasa, ia menjadi 2x, 3x atau 3c kepada ataupun 6 naik kepada 12. Itu perkuatan kuasa telah berlaku, sebab itu ditulis angkanya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Itu istilah yang merujuk kepada kegiatan potentisasi. Atau remedi tersebut telah dipotentize ataupun telah diperkuatkan kuasa. Dan ada juga masanya kita akan diberitahu. Okay, kalau dulunya mungkin kita kena ambil 4 kali sehari, lepas ni sila ambil 2 kali sehari. Ataupun selepas itu dikatakan ambil sekali seminggu. Okay, berikutan berlaku perkuatan kuasa. Okay, kita belum bercakap ya, Puan Yana, kita belum bercakap mengenai vital force. Vital force itu ialah satu tenaga di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Bila lemah, kita nak perkuatkan vital force dia. Okay, bagaimana kita nak perkuatkan vital force dia? Kita harus memberikan remedi yang betul pada potensi yang betul. Okay, so saya tidak fikir kita boleh terangkan pada sesi ini mengenai vital force. Vital force ini dia sedikit rumit. Dia kena faham sikit apa yang ada di dalam organo. Vital force, dalam remedi itu ada bahan yang boleh atau mampu memperkuatkan vital force. Okay. Tapi bukannya dalam remedi itu ada vital force. Vital force ni istilah kita yang umum dikenali ialah kuasa hayat atau tenaga hayat atau bioenergy. Dia menunjukkan sesuatu seolah-olah roh di dalam tubuh kita. Kalau roh kita itu bersifat kuat, maka kecenderungan kita untuk sembuh itu lagi cepat, lagi laju, lagi mudah untuk seorang doktor atau pengamal memberi remedi untuk menyembuhkan pesakit. Kalau dia lagi kuat, vital force dia lagi cepat mendapat kesembuhan. Tetapi kalau seorang yang mempunyai vital force, bioenerginya ataupun kuasa hayatnya lemah, maknanya ia memerlukan masa yang lebih sedikit, lebih panjang sedikit untuk memberikan kesembuhan. Vital force ni sesuatu yang dalam, yang kita tidak boleh pegang, yang kita tidak boleh lihat, tapi mungkin kita pesakit berkenaan boleh rasa sama ada dirinya itu kuat, bertenaga ataupun lemah. Pengamal pun boleh lihat orang tu sangat lemah. Orang itu bertenaga, ini boleh cepat baik. Yang duduk berbaring, lepas itu mungkin pandangan hidup dia sudah berubah. Pandangan dia hidup pandangan hidupnya berbeza. Sebab apa? Sebab dia sakit teruk. Jadi mungkin dia berfikir, oi, teruk ni mungkin esok dah sampai masa atau beberapa hari lagi akan temui ajal. So sakit begini maknanya dia sudah ada pengaruh yang boleh melambatkan proses untuk kita memberi kesembuhan. Dia sikap dia lah, bermakna remedy works and heal from the roots. Betulkan jika saya salah jutaan. Terima kasih. Betul. Remedy itu bekerja dan menyembuhkan melalui dari dalam, kita sebut vital force itu benda yang dalaman. Okey,
boleh juga kita makna from the roots, boleh jadi juga, tapi dia memperbetulkan bahan yang bukan fizikal dahulu. Okey, kita beri remedi, mungkin seseorang itu selepas itu dia kurang rasa gelisah, dia merasa lebih tenang, dia merasa lebih baik, merasa lebih segar sebelum kesan-kesan fizikalnya muncul atau menyusul. Itu yang berlaku. Okey. Berbeza sekiranya remedi itu kita lihat, kita beri remedi, macam kita beli Panadol ke painkiller ke, cepatnya dah 1 jam sudah okey. Tapi kemudian lepas 4 jam, 5 jam kita tengok kalah balik dia kata. Kita kena top up sekali lagi. Itu dia tidak melihat dari segi apa kita kata susunan. Dalam homeopati kita beri kesan dahulu kepada vital force dia. Vital force itu akan membantu ataupun dia bekerjasama dengan badan pesakit untuk memperkuatkan antibody pesakit juga, supaya kesembuhan itu berlangsung secara alami, secara natural. Okey, bolehlah sebagai satu pengenalan yang baik untuk pengguna biasa ataupun pengamal homeopati yang biasa ataupun pelanggan homeopati, klien, itulah kita boleh sebut. Okey. So secara lebih kurang itulah sudah lebih 20 tahun bising, rumah saya bising sebab ada urusan. So sampai sini saja untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Kita sambung balik isu-isu berkaitan dengan apa yang masyarakat nak tahu mengenai homeopati. Salam untuk semua yang sempat secara langsung pada pagi ini, dan mereka yang tonton kemudian, sampaikan salam saya. Mudah-mudahan anda semua sihat wal afiat dan juga boleh menjalani hidup ini dengan aman, boleh mendapat manfaat yang lebih banyak lagi di hari Jumaat ini. Dan jangan lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita selawat, ganjarannya 10 kali. Allah juga berselawat ke atas junjungan kita, dan ia memberi balasan yang berganda untuk mereka yang berselawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya daripada saya. Salam Jumaat buat semua. Salam untuk Puan Yana di Singapura. Bolehlah upload yang ni ke yang sebelumnya ke dalam tu. Mudah-mudahan channel Dr. HBI itu memberi khidmat. Saya belum nampak lagi mereka yang masuk ataupun yang buat subscribe ke ataupun yang like ke, tak nampak. Tapi harap-harap adalah mereka menonton. Kalau menonton saja tak catat, tak like, tak apa tu, maknanya kita tidak tahulah impact dia. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.